Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meja yang ada di belakang saya ni, saya order dia sebelum PKP lagi, dan time PKP, Perintah Kawalan Pergerakan tu, mereka tak ada stok. So, mereka tak dapat hantar kepada saya. Dan lepas PKP, bila mereka hantar kepada saya terpaksa hold untuk pasang meja ni lebih kurang sebulan macam tu disebabkan kepadatan jadual. So, sekarang saya dah ada masa lapang, saya nak kongsikan dengan anda macam mana saya pasang meja yang berharga RM3,500 Malaysia ni. Dan to be honest, first time saya kenal brand ni. Bila saya cari meja yang boleh laras ketinggian dia secara automatik dekat Google, pertama sekali mereka recommend saya untuk brand EVIS ni. Ini first time saya tahu brand EVIS ni. Saya tak tahu kualiti dia macam mana. So, sama-sama kita tengoklah. Anda bersama saya, Ashraf Jafri, dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan dengan anda macam mana saya pasang meja yang berharga RM3,500 Malaysia ni. Dan yang paling penting, kenapa saya bazirkan duit saya untuk sebuah meja yang nilai dia RM3,500 Malaysia ni. Nah, kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada di tepi dia. Kalau anda berminat untuk beli jersey yang saya pakai ni, Mona Lisa Merdeka ni, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Tanpa berlengah lagi, jom! Okey, bila meja ni sampai dekat saya, actually dia datang dengan dua bahagian. So, ini ialah bahagian papan untuk atas meja tu kan. Kemudian mereka hantar juga satu kotak yang di dalam dia saya percaya ada skru. Lepas tu ada benda-benda lain yang digunakan untuk pasang meja ni lah. Kotak ni kan, dia sangat berat. Untuk seorang handle sebenarnya sangat susah. Jadi kita akan buka dia dulu dan kita keluarkan satu persatu part yang ada di dalam kotak ni lah. Dekat sini dia ada tulis, actually saya yakin lah dia nak tulis dual motor dash frame white UK. Saya rasa dia nak tulis dual motor lah, dash frame white UK. So, model yang saya beli ni warna dia putih supaya bila saya dapat review casing yang berwarna hitam, naiklah warna aura casing tu kan. Kita unbox dulu, kita tengok apa yang ada di dalam kotak ni. Sekarang saya dah dapat buka kotak dia dan saya akan tunjuk kepada anda apa yang ada dalam kotak dia. Yang pertama ni ialah product installation guide, which is memang diperlukan untuk case kali ni. Lepas tu ini pun ada assembly instruction. Lepas tu dia ada satu besi ni. Lepas tu ada satu besi lagi. No wonder dia punya kotak sangat berat lah. Dan dekat sini dia ada bagi kepada saya satu besi juga. Ada banyak besi lah dia punya frame kan. Dia ada bagi satu, ini bukan EVIS punya, tapi ini ialah extension yang mana dekat sini pun ada USB extension. Ada 1, 2, 3, 4, 5 soket dengan 2 USB port 1 for 2M device such as tablet computer. Port 2 for 1M device such as smartphone. Alright. Then ada wire. Banyak barang-barang dia memang banyak gila lah dalam ni. So ini ialah dia punya motor. Ni dia punya L shape lagi. Saya tak tipu kepada anda. Memang berat gila. So saya expect satu kualiti yang mantap dari EVIS. Lepas tu ni dia punya power supply lah, control box. Katanya ini ialah control box bersama dengan power supply. Boleh masukkan LAN port. Ada LAN port dekat sini. Saya tak pasti untuk apa LAN port ni. Then dia bagi lagi. So ini semua peralatan untuk kabel management. Then ni penutup dia. Ni saya yakin ni ialah penutup control tadi. Tapi tak apa, kita tengok dengan lebih detail. Mungkin keyakinan saya tu pada tempat yang tak sepatutnya. Dan ada bagi kepada kita, ini ialah LAN port. So dia punya control tu, dia pakai LAN port tadi lah. Control box tadi kita masukkan ni LAN port untuk control naik tinggi dia. Dan ini dia punya tapak kaki dekat bawah. Ada dua tapak kaki yang dia bagi kepada kita. Somehow saya mula datang keyakinan untuk pasang EVIS ni bila tengok kepada dia punya part ni. Nampak macam pemasangan untuk EVIS head adjustable table ni nampak macam mudah saja. Cuma dia berat dah. Dia perlukan dua orang. Nanti saya kongsikan pada akhir video kenapa saya sanggup habiskan RM3,500 untuk sebuah meja. Sekarang kita akan baca dia punya manual book dulu. So ini dia assembly instruction. Dari sini kita tahu yang ada 14 item ataupun 14 jenis barang yang sepatutnya EVIS bagi kepada kita.
termasuk dengan skru. So dekat sini kita boleh nampak, that's why bila saya tengok dia punya produk ni tadi, part-part dia tadi, so saya dah dapat gambaran macam mana kita nak pasang EVIS table ni lah. Then dia first kali ini, step pertama, kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Untuk kes kali ni disebabkan barang mahal RM3,500 Malaysia, saya bimbang rosak, saya akan follow satu persatu step yang mereka bagi kepada saya ni lah. Okay, saya dah baca serba sedikit dekat assembly instruction, dan ni skru-skru yang dia bagi kepada kita. Dia just ikat guna getah biasa saja. Tada! So dekat sini ada semua skru termasuk dengan Allen key yang kita akan guna lah untuk pasang semua ni. Okey, langkah pertama saya kena panjangkan. Ni dia panggil dia sebagai support beam ni. Support beam bagi dia sama panjang ataupun lebih kurang dengan saya punya meja ni lah, top meja ni. Yang ni saya tak nak buka lagi sebab saya yakin ada satu masalah yang buat video recording ni akan tersangkut panjang. But it's okay. Lepas ni saya kongsikan juga dengan anda. So sekarang kita kena loosekan dia dulu ikut saiz panjang kita punya meja ni. Actually untuk support beam ni saya dah panjangkan dia, tapi saya agak pelik sebab dia macam tak ada penanda ataupun indikator panjang mana yang kita kena buka. So saya nak check dululah, maybe dekat meja ni dia ada macam tanda panjang mana yang kita kena buka untuk ukuran dia. Sebab meja untuk head adjustable dari Ibis ni sebenarnya dia ada 3 saiz. Saya beli yang biasa saja, yang paling tengah, yang normal punya. So kita tengoklah, maybe ada dekat sini dia punya penanda tu macam mana. Okay, barang yang saya cari ataupun penanda yang saya cari saya dah jumpa. So memang ada dekat meja ni. But still saya rasa sepatutnya EVIS dia letak penanda tu dekat dia punya support beam tu. Lagi senang untuk kita laras lah. Sekarang apa yang saya kena buat ialah saya kena jatuhkan meja ni ke bahagian bawah supaya dapat adjust dia punya panjang adjustable support beam tu supaya kena dengan penanda ni lah. Okey, saya dah baringkan saya punya meja ni, dan sekarang kita boleh adjust lah kita punya support beam ni ikut kepada lubang yang ada dekat tepi ni. So lubang ni ialah tempat tepi ni ialah untuk kita letak dia punya penahan. So ni dia punya penahan, kita akan letak dia macam ni lah. Okey, saya tukar strategi. Bukan tukar strategi lah, saya baru faham dia punya installation ni. Kita memang tak perlukan tahu saiz panjang untuk dia punya support beam ni sebab kita akan pasang dulu kaki dia belah kiri dan kanan. Lepas dah siap semua tu baru kita adjust dia punya saiz panjang tu. Okey, sekarang kita pasang dia punya kaki kiri dan kanan. Untuk dia punya kaki ni kan, dia tak ada kiri dan kanan. Cuma kita kena pastikan yang dia masuk dekat tengah-tengah ni. Dia ada satu laluan kabel untuk kita buat kabel management lah. Okey, sekarang kita masuk ke step ketiga, which is kita akan screw dia punya base, dia punya tapak tu ke dia punya kaki lah.
Then kita just align macam ni, dan kita akan guna skru yang panjang sikit. Still lagi Allen key, tapi Allen key yang panjang sikit. Okay, ada 4 lubang yang kita kena skru dekat sini. Okay, sama juga dengan belah satu lagi, just align dia sama dengan lubang skru. Lepas tu kita skru dia punya tapak ke dia punya kaki macam ni. Okay, step 1 dah, kita dah adjust dia punya kepanjangan dia punya support beam tu. Lepas tu kita dah pun pasang dia punya kaki ke dia punya support beam. Lepas tu sekarang kita dah pun pasang tapak dia. So tapak dia ke kaki tadi kita dah pun pasang. Dan sekarang apa yang tinggal, kita akan dirikan dia punya tadi bahagian-bahagian yang kita pasang tadi berdiri. Kita akan berdirikan dia dahulu. So dah nampak macam meja lah bila dia berdiri macam ni. Kemudian kita akan pasang benda ni, dia akan menyambungkan antara kesemua bahagian bawah meja ni dengan top panel, panel atas meja tu. So dia ada 2 skru saja untuk sambungkan bahagian bawah dengan bahagian atas ni. Sama juga dengan belah satu lagi, pasang saja, sebab benda-benda yang berkait dengan meja, berkait dengan kerusi ni kan, dia memang simetri lah cara pasang dia. So tak susah sangat. Actually untuk EasyWeave punya meja ni kan, dia cara pasang tu tak susah sangat lah. Yang menyusahkan dia ialah sebab dia berat. Tapi untuk saya pun sebenarnya tak ada masalah, sebab saya memang boleh angkat berat, ringan je ni semua benda ni. So ada beberapa part yang kita akan pasang dekat EasyWeave ni. Kita akan pasang dia punya rubber supaya dia dapat serap, absorb benda apa macam gegaran yang ada atas meja, supaya meja kita tak bergoyang lah. Kita akan pasang satu persatu. Okay, maybe kita dah nak sampai 80% macam tu. Dan apa yang kita kena buat sekarang, kita kena align meja tu ikut pre-drill punya lubang dan masukkan di bahagian-bahagian ni. After that, kita buat cable management dan juga kita akan sambung dia punya mechanism. Macam mana dia boleh naik dan turun untuk meja ni. So, sekarang part yang paling penat sikit sebab kena angkat top panel meja tu naik atas ni. Lepas dah skru ke 6-6, 2 tepi dan 2 tengah ni, sekarang kita nak skru ni control box dia ni. Basically kita dah siap pasang EasyWeave head adjustable table ni. Sebelum saya buat cable management, saya nak pastikan yang dia punya naik turun tu berfungsi dengan elok. Okay, so dekat sini ada tulis lah 75, 76, 77, 78. Dia sedang naik.
Kita turunkan dia pula. Turunkan. So, saya nampak dia berfungsi dengan elok, motor pun berfungsi dengan elok. Apa yang kita akan buat lepas ni ialah kita akan buat final touch, kita akan buat cable management supaya meja ni nampak lebih teratur lah. Sekarang saya nak pasang controller dia dekat bahagian belakang kanan. So ini yang akan control naik turun meja ni. Kita boleh set kepada 4 memori. 4 memori ataupun kita boleh guna manual mode lah untuk control EasyWeave table ni. Dan now kita akan buat beberapa cable management. Dekat belah kiri dia ada bagi wireless charger. So kita kena sambung kita punya kabel dekat situ. But saya tak tahu sama ada dia punya wireless charger tu mampu berfungsi dengan baik ke tak. Berapa lama yang diperlukan. Okay, kita dah settle cable management, but saya terlepas pandang ataupun saya terlupa untuk pasang the last piece dekat meja ni, which is tempat untuk kita letak adapter ke, tempat untuk kita letak kabel ke, bila kita nak guna laluan kabel yang ada dekat tengah ni lah. So dia dah bagi 4 skru, kita just skru macam biasa saja. Lubang untuk pre-drill, lubang pre-drill pun dah ada. Senanglah untuk kita pasang skru. Okay, saya dah selesai pasang EasyWeave Smart Desk ni. Dia punya proses pemasangan tu tak susah. Saya start pasang meja ni dari pukul 11 tengah hari dan saya berhenti rehat pukul 12 tengah sebab nak pergi solat Jumaat. Saya balik pukul 2, saya sambung dalam 2.30 dan sekarang pukul 3.10 petang. Which is memang tak ambil masa yang lama. Cuma dia susah bila mana anda nak record dalam anda nak pasang meja ni dan dalam masa sama anda nak record video. Itu yang jadikan anda susah. Lagi-lagi bila anda tak ada assistant, memang penat. Dan saya punya first impression untuk EasyWeave Smart Desk ni bila saya dah start, saya dah sempurna pasang dia. First kali dari segi feature memang terbaik saya boleh kata kepada anda. So kita boleh control meja ni, kita boleh control ketinggian dia. Paling tinggi dia boleh pergi. Bunyi dia tu memang feeling memang terbaik lah bunyi dia. Saya terpaksa tunduk. Anda pun tak nampak saya sekarang. Okey, dia punya ketinggian yang paling tinggi dia boleh pergi sampai 131 cm. Kemudian dekat belah tengah ni dia ada satu lubang untuk kita masukkan kabel ataupun wire adapter, which is saya memang perlukan benda ni bila mana saya nak review casing ataupun review monitor yang mana dia perlukan masuk kabel adapter, something like that. Dan saya belah kiri dia ada satu wireless charger punya port dekat sini. Cuma dia punya speed charging tu saya tak pastilah. Alright, kenapa saya beli EasyWeave Smart Desk ni walaupun harga dia sampai RM3,500 Malaysia? Which is, kalau anda nak beli meja ni, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Anda akan dapat diskaun guna kod saya tu. Saya beli meja ni sebab setiap kali saya buat review casing ataupun PC build punya video, saya terpaksa tunduk bongkok disebabkan meja tu sangat rendah dan tak kena dengan saya punya posture badan. Hasil dia ataupun kesan dia, natijah dia, saya akan rasa sakit-sakit, lengur-lengur satu hari macam tu. Normally bila saya buat PC build punya video ataupun review casing, saya akan dah tak larat nak buat kerja lain. Lepas tu disebabkan posture badan yang tak betul macam video yang anda sedang tengok sekarang lah. That's why lepas fikir-fikir saya decide untuk invest di Smart Desk ni untuk saya control adjust untuk control ketinggian dia. Even saya boleh buat review sambil berdiri. Sebab berdiri ni kan, kalau nak buat ASMR pun tak ada masalah punya. Sekejap, saya cari biskut. Sebab apa
Dia boleh fokus muka saya sambil berdiri. Jangan follow saya makan sambil berdiri. So, kekurangan dekat Elevate Smart Desk ni ialah dari segi kabel management dekat bawah lah. Dia memang bagi kepada kita macam wrap, kabel tight macam tu untuk kita buat kabel management dekat bawah. But still, dia perlu upgrade lagi buat lubang-lubang yang ada, yang selalu kita jumpa dekat casing PC, untuk kita kasih nampak lagi kemas lah. Dia punya kekuatan, dia punya berat yang boleh tampung tu sekejap saya kena panggil anak saya. Okay. Duduk bersila. Duduk. Sit down. Okay. Satu lagi. So ada 2 orang anak saya dekat sini. What is your name? What is your name? No. Okay, ready? 1, 2, 3. Mampu tak dia angkat? So meja ni dia akan naik sampai 131 cm, which is anda tak akan nampak muka saya bila dia naik ke max level. Jangan gerak nanti jatuh. Alright, so ni ialah maksimum 131 kilo. So anak lelaki saya, dia punya berat untuk anak lelaki saya ialah 100. Berat untuk anak lelaki saya ialah 14 kilo, dan berat untuk anak perempuan saya 18 ataupun 19 kilo macam itulah. So itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Sekali lagi, kalau anda berminat untuk beli EasyWave Smart Desk ni, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Anda boleh guna kod yang saya letak tu, so anda akan dapat diskaun lah. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi. Bye-bye.